Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, masih lagi banyak yang bercakap tentang titah edendum. Pengakuan yang kita dengar yang terawal adalah daripada pihak Najib Razak berkaitan dengan titah edendum tahanan rumah untuk bekas Perdana Menteri, di mana bila kita bercakap tentang titah edendum, kita akan mindset kita akan terus berfikir Najib Razak akan meneruskan baki hukuman penjara di rumah, yaitu beliau menjadi tahanan di rumah. Bahkan saksi utama ataupun saksi yang menjadi yang tampil, yaitu timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Akhirnya apa perkembangan terkini? Sedangkan sebelum ini kita sudah mendengar Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX sudah membuat kenyataan bahawa keputusan titah edendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan, kata Perdana Menteri. Mungkin banyak yang telah membuat spekulasi, banyak yang mungkin mengecam apa-apa tindakan Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, di sini pendirian saya sebagai rakyat Malaysia, saya tetap bersama-sama yang di Pertuan Agong, titah yang di Pertuan Agong. Walaupun saya menghormati Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, menghormati keputusan mahkamah, dan menghormati mana-mana pihak yang cuba untuk backup Najib, namun kita perlu mengikut apa yang paling tinggi. Makna kata, apa-apa keputusan ataupun titah baginda yang di Pertuan Agong, saya tetap bersama-sama keputusan yang di Pertuan Agong. Kita mendengar kenyataan daripada Anwar Ibrahim sebelum ini berkaitan dengan keputusan titah edendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan, kata PM. Nak kata titah ini sah atau tidak, saya tetap bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong. Bahkan di dalam perkongsian artikel yang lain, anak kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, yaitu Yana ataupun Noryana Najwa, juga membuat kenyataan bahawa kenyataan PMX itu bukti titah edendum wujud. Kenapa disorot soal Noryana Najwa, yaitu anak kepada Najib Razak. Nah, berkaitan dengan artikel ini, apapun juga kenyataan anak bekas Perdana Menteri Najib Razak ini, di mana beliau berkata kenyataan PM Anwar Ibrahim membuktikan wujudnya titah edendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas PM Datuk Seri Najib Razak. Anak Najib, Noryana Najwa, mendakwa tidak sewajarnya titah tambahan tersebut disorotkan daripada pengetahuan sama ada kepada bapanya maupun peguam yang mewakili bekas PM itu. Apapun juga kenyataan anak Najib K, keluarga Najib K, saya tetap bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong. Bahkan Muhyiddin Yassin juga sudah membuat kenyataan berkaitan dengan titah edendum. Bahkan Muhyiddin Yassin telah membuat perkara ataupun satu kenyataan yang tidak sopan, yaitu berkata kalau PMX tidak tahu berkaitan dengan titah edendum, PMX adalah Perdana Menteri yang bodoh menurut Muhyiddin. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Fahmi Fadzil pula berkata kepada Muhyiddin Yassin, jangan banyak cakap, bawa menantu balik dulu. Nah, saudara-saudara, kita berbalik kepada titah edendum. Walaupun Anwar Ibrahim sudah berkata keputusan titah edendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan, saya tetap bersama-sama dengan keputusan yang di Pertuan Agong. Nah, saudara-saudara, tonton apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?
Sebelum saya mengakhiri video ini, sebelum kita kepada isu yang seterusnya, persoalan yang utama di dalam isu ini, bagi saya, kalau UMNO melihat Anwar Ibrahim tidak membantu UMNO untuk membebaskan Najib, adakah di sini bermulanya keretakan di antara UMNO dan Pakatan Harapan? Nah, ini menjadi persoalannya. Adakah ini akan membawa kepada satu kesan yang mengejutkan kepada kerajaan pada masa akan datang? Nah, saudara-saudara, Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selepas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang membuat kenyataan yang mahu memecah belahkan parti di dalam kerajaan, yang dimana Sanusi berkata pihaknya akan berusaha membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kini retak menjadi belah. Bahkan Sanusi membuat komen berkaitan dengan tindakan MCA terhadap kempen PRK KKB, di mana MCA mungkin kita dapat lihat memberontak, tidak mahu berkempen untuk DAP kerana calon bukan daripada Barisan Nasional. Namun saudara-saudara, beberapa bos besar di dalam kerajaan sudah membuat kenyataan siapapun juga calon daripada kerajaan perpaduan untuk PRK KKB ini perlu disokong. Nah, kita berbalik kepada kenyataan Sanusi. Rupanya lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Menurut perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 23 April, Pengarah Pilihan Raya Amanah Muhammad Sani Hamzan membidas Muhammad Sanusi yang berikrar hendak memecah belahkan hubungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Beginikah pemimpin yang memberikan teladan ataupun contoh yang baik kepada penyokong dan rakyat Malaysia, yaitu Muhammad Sanusi yang mahu memecah belahkan hubungan parti dalam kerajaan. Apa pula perasaan Sanusi kalau ada pihak yang cuba memecah belahkan hubungan parti-parti di dalam Perikatan Nasional? Mungkin Sanusi perlu sedar perkara ini. Sebaliknya, dia secara sinis berkata, pengarah pilihan raya PN itu hanya pandai berkata-kata. Bercakap ini tak kena bayar. Dia sama macam menyanyilah tak kena bayar. Kerajaan perpaduan hari ini masih lagi kuku, termasuk sokongan parti daripada Sabah dan Sarawak, katanya kepada Malaysia Kini. Semalam, Sanusi berkata pihaknya akan berusaha membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kini retak menjadi belah. Sanusi berkata demikian ketika mengulas hasrat MCA dan MIC untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baharu yang jelas memberi kelebihan kepada PN. Kita berbalik kepada kenyataan di dalam berita ini. Lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, ini mungkin akan memberikan satu kesan yang buruk kepada Perikatan Nasional. Kalau benar yang dikatakan ini, yaitu lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan, bagus PN pecat saja Sanusi, bagus buat saja Sanusi letak jawatan, ataupun terus blacklist Sanusi. Sebab Sanusi ini kita tahu lantang bercakap. Jadi kalau menurut artikel ini, lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Kalau ini benar, sudah pasti habislah Perikatan Nasional. Saudara-saudara, itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.